3.65 juta murid kumpulan B mulakan sesi persekolahan hari ini. Kemajuan hubungan Malaysia-Jerman antara perkara yang akan dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Chancellor Jerman Olaf Scholz hari ini. Ini terutama kerjasama ekonomi, pendidikan, alam sekitar dan kelestarian, selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Datuk Seri Anwar kini berada di Berlin untuk lawatan rasmi 5 hari ke Jerman. Ketibaan beliau di lapangan terbang Brandenburg kira-kira pukul 10.29 malam tadi waktu tempatan disambut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dan Duta Besar Malaysia ke Jerman Datin Paduka Dr. Adina Kamarudin. Beliau dijadual melawat Siemens Energy sebelum mengadakan mesyuarat dua hala dengan Scholz dan melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden Frank-Walter Steinmeier. Datuk Seri Anwar juga dijadual mengunjungi bandar pelabuhan Hamburg, bertemu kapten-kapten industri dan para pelabur berpotensi seperti Shard AG, Infineon Technologies AG, Melexis dan Airbus, selain menghadiri sesi bersama diaspora Malaysia di negara itu. Jerman merupakan rakan dagang terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota Kesatuan Eropah sejak tahun 2000. Manakala Malaysia rakan dagang terbesar Jerman dalam kalangan negara anggota ASEAN. Kesan penurunan FDI global, Malaysia bersaing dengan negara-negara ASEAN lain bagi mendapat manfaat daripada peralihan aliran ekonomi dunia. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Malaysia mempunyai sumber yang kukuh selain menyediakan insentif berterusan sekaligus mampu menarik minat pelabur. We have competition, especially in the region. The good news is that ASEAN as a region has benefited in the redirection of flows, especially investment flows, given the realignment of the supply chain. If you look at the global FDI, in line with the slowing down of the global GDP, global FDI has gone down 12%, whereas the FDI into ASEAN has gone up 5%. So ASEAN is actually bucking the trend. And of course, Malaysia stands to benefit from that, being one of the ASEAN countries. But at the same time, within ASEAN, we are competing and we have very strong resources, natural resources, because they want to look at green energy. We have land and we have also at the same time the right, policies, incentive that have been consistent over the years. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyambut ketibaan Perdana Menteri di Berlin. Datuk Seri Anwar hari ini dijadual mengadakan mesyuarat meja bulat bersama 28 buah syarikat Jerman. Malaysia menjangkakan peningkatan pelaburan dari Jerman antaranya dalam sektor aeroangkasa dan tenaga. $447,982 murid tahun 1 akan mula menerima bantuan awal persekolahan BAP bermula minggu ini. Ia membabitkan peruntukan lebih 67 juta ringgit. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 788.13 juta ringgit yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2024 khusus untuk BAP. Sebanyak RM67,197,300. Itu BAP untuk tahun 1. Okey, dan melibatkan 8,903 sekolah di seluruh negara. Okey. Kita telah menyalurkan sebanyak 702 juta sebelum ini kepada murid tahun 1 hinggalah tahun 6. Pada sesi yang lalu. Daripada jumlah 788 juta. Jadi bakinya sekarang ni ialah untuk anak-anak kita yang baru saja masuk ke tahun 1 lah untuk tahun 2024 ni. Ibu
ibu bapa murid tahun 1 tidak perlu membuat sebarang permohonan. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau hari pertama sesi persekolahan di Sekolah Kebangsaan Berlimau 2 Melaka. Azman juga berkata kantin sekolah termasuk di Sekolah Menengah Kebangsaan akan beroperasi seperti biasa sepanjang Ramadan bagi menyantuni murid dan pelajar yang bukan beragama Islam. 3.65 juta murid dan pelajar kumpulan B memulakan sesi persekolahan 2024-2025 hari ini. Daripada jumlah itu, 466,799 murid tahun 1 dan 478,594 pelajar tingkatan 1. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan, sesi hari ini membabitkan Negeri Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Seluruh negara kita ada 5.05 juta murid yang bersekolah bagi kumpulan A dan juga kumpulan B. Harapan kita lah kepada murid-murid, kepada ibu bapa, kepada guru-guru untuk memastikan bahawa sistem pendidikan ini dapat diperkukuhkan dari masa ke semasa, yang akhirnya hasrat akhir kita adalah untuk memastikan anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat dalam semua aspek. Di Melaka, 153,813 murid dan pelajar memulakan sesi baharu persekolahan. Daripada jumlah itu, 13,804 orang merupakan murid tahun 1 dan 12,502 pelajar tingkatan 1. Di Pahang, 259,000 pelajar memulakan sesi baharu persekolahan di 739 buah sekolah di seluruh negeri. Pengarah Pendidikan Negeri Pahang, Amzan Abdul Malik berkata, daripada jumlah itu, 24,000 murid tahun 1 memulakan sesi persekolahan di 541 sekolah rendah. Manakala 24,000 pelajar tingkatan 1 memulakan persekolahan di 198 buah sekolah menengah. Keseluruhannya lebih kurang dalam 259,000 lah di seluruh negeri, di 739 sekolah. Kalau sekolah rendah tu 541 sekolah rendah dan 198 sekolah menengah. Bagi murid tahun 1, tahun ni kalau melihat data buat masa ini lebih kurang 24,000 dan juga tingkatan 1 pun maklumat datanya lebih kurang 24,000. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Pahang FM Back to School di Sekolah Kebangsaan Indra Mahkota Utama SKIMU Kuantan. RTM Pahang dan Jabatan Pendidikan Negeri telah menyantuni 170 murid tahun 1 di sekolah berkenaan dengan pelbagai pengisian program yang menarik. Ini bagi memeriahkan serta memberi semangat kepada anak-anak kembali ke sekolah selepas bercuti hampir sebulan. Di Sarawak pula, 416,000 pelajar memulakan sesi baharu persekolahan di 1,459 sekolah rendah dan menengah di seluruh negeri. Menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak, Dato' Dr. Azhar Ahmad, daripada jumlah itu, 34,285 orang merupakan murid tahun 1 yang didaftarkan bagi sesi persekolahan kali ini. Manakala 28,351 pelajar tingkatan 1. Jelasnya, sesi persekolahan baharu di semua sekolah di seluruh negeri itu berjalan lancar. Dan pada minggu pertama ini, para pelajar akan mengikuti pelbagai aktiviti yang disediakan oleh sekolah masing-masing sebelum memulakan sesi pembelajaran formal seperti biasa. Beliau ditemui media selepas merasmikan program First Day at School peringkat negeri Sarawak tahun 2024 di Dewan Perdana SMK Matang Jaya. Kementerian Pendidikan KPM meneliti pandangan yang disuarakan pelbagai pihak mengenai isu sekolah vernakular di Malaysia. Menterinya Fadlina Siddiq berkata sekolah vernakular diiktiraf oleh Akta Pendidikan 1996 dan akan berpegang dengan pendirian berkenaan berdasarkan peruntukan dalam akta terbabit. Kita mendengar pandangan
rancangan tersebut, tetapi untuk hari ini pendirian Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk berdiri tegak dan juga memperkukuhkan Akta Pendidikan. Dan sekolah vernakular ini sebagaimana yang saya tegaskan sebelum ini diiktiraf oleh Akta Pendidikan, dan kita akan teruskan dengan pendirian tersebut berdasarkan Akta Pendidikan. Kementerian Pendidikan akan terus berkolaborasi dengan Kementerian Kesihatan untuk memantau keadaan cuaca dan status kesihatan murid sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong berkata, garis panduan kepada pihak sekolah akan sentiasa dikemaskini bergantung kepada keadaan semasa. Ini termasuk menghentikan semua aktiviti luar bilik darjah buat sementara waktu sekiranya keadaan cuaca memudaratkan pelajar. Bagi kami, kebajikan dan kesihatan anak-anak kita adalah terletak di prioriti utama kita. Kita bergantung pada keadaan. Dan kita, seperti yang saya kata, kita berikan keutamaan kepada kesihatan anak-anak kita. Beliau berkata demikian ketika membuat tinjauan hari pertama pembukaan sekolah sesi 2024-2025 di Sekolah Kebangsaan Jenis Tamil SJKT Tanjung Rambutan. Pelan jangka panjang berkaitan agenda baharu pemerkasaan Bumi Putera yang dijangka dilancar Jun ini menepati ciri status pembangunan dan sosioekonomi tempatan. Matlamatnya tingkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putera terutama dalam segmen-segmen ekonomi baharu. Ini termasuk bidang pertumbuhan tinggi dan nilai ditambah tinggi HGHV. Kesemua intipati hasil daripada KEB 2024, input daripada sesi libat urus dan juga input daripada microsite KEB 2024 akan dicerakin dan diterjemahkan ke dalam hala 7 agenda baru pemerkasaan Bumi Putera, dan pelan jangka panjang agenda baru ini yang lebih segar dan inklusif tanpa meminggirkan peranan oleh semua etnik di Malaysia akan dirangka untuk tempoh 10 tahun yang akan datang. Jelas beliau lagi peranan GLC dan GLIC akan diperluas dalam mendukung agenda Bumi Putera sebagai agenda nasional menerusi pelaksanaan dasar dan inisiatif di kedua-dua entiti berkenaan. Usaha dilaksana kerajaan berhubung agenda pemerkasaan Bumi Putera itu disambut baik Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Selepas mendengar jawapan Yang Berhormat Pandan, betul saya setuju dan saya ucapkan tahniah. Kita seharusnya melakukan sesuatu dalam nak menentukan perkembangan atau nak membesarkan ekonomi atau kek ekonomi dalam negara kita itu, biarlah ianya lebih inklusif kepada semua. Beliau yang juga ahli Parlimen Larut turut cadangkan kerajaan kenal pasti pendekatan baharu untuk tingkatkan penyertaan Bumi Putera dalam sektor-sektor utama. Ini termasuk elektrik dan elektronik E&E. 20.1 juta pelancong tiba di Malaysia tahun lepas dengan pendapatan pelancongan mencecah 71.3 bilion ringgit. Untuk tahun ini sehingga 2026, 94.3 juta pelancong dijangka tiba di Malaysia. Pendapatan pelancongan yang disasar lebih 375 bilion ringgit. Pelbagai inisiatif dilaksana MOTEC untuk menarik kehadiran lebih ramai pelancong asing. Fokus tertumpu kepada aspek promosi di dalam dan luar negara. Bagi menjayakan kempen tersebut, MOTEC memerlukan sokongan padu kerajaan negeri, penggiat industri pelancongan negara serta sokongan rakyat dalam membuat persiapan rapi menerima kedatangan lebih ramai pelancong asing ke Malaysia.
Bagi memastikan pelancong patuh prosedur dan peraturan ditetapkan negara ini, kerjasama rentas kementerian dilaksana. Tumpuan terarah kepada aspek penguatkuasaan termasuk pemantauan ketat di pintu masuk negara. Dewan turut dimaklumkan 4 daripada 16 pakej 1A kerja bagi projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah telah siap dan dibuka kepada pengguna. Pakej kerja 5, donggongan ke Papar telah siap pada 29 Ogos 2022. Pakej kerja 27, Kampung Lot M ke Batu 32 Sandakan telah siap pada 18 November 2022. Pakej kerja 15, Tawau ke Semporna telah siap pada 10 Ogos 2023. Dan pakej kerja 21, Lahad Datu Bypass telah siap pada 30 Oktober 2023. Perubahan pakej 1A kerja telah dibuat. Kemajuan terkininya 88% dan dijangka siap awal tahun depan. Pakej kerja 91A pula masih di peringkat perolehan. Syarikat yang gagal siapkan projek ikut tempoh masa ditetapkan akan dikenakan tindakan tegas termasuk penamatan kontrak. Tular kononnya seorang menteri terlibat skim pelaburan palsu. Tak cukup dengan itu, syarikat berkenaan turut meletakkan seorang lelaki supaya berlakon jadi ketua pegawai eksekutifnya. Semakan pasukan biar betul mendapati realiti tidak seperti yang didakwa. Penelitian mendapati tuduhan mengaitkan Menteri MITI dengan skim terbabit berpunca daripada kehadiran beliau pada majlis pelancaran produk syarikat. Gambar pada majlis itu kemudian ditular seolah-olah beliau terlibat skim berkenaan. Menurut Menteri MITI, beliau hadir ke majlis itu bagi memenuhi jemputan. Pasukannya bagaimanapun tidak mengetahui tentang dakwaan salah laku yang dikaitkan dengan syarikat. Malah, beliau juga tidak menyedari sebenarnya CEO syarikat adalah orang lain yang diupah RM800 untuk berlakon. Bagi mengelak dirinya terus dikaitkan dengan syarikat tersebut, satu laporan polis dibuat. Orang ramai turut dinasihat berhati-hati supaya tidak terlibat skim pelaburan meragukan. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa penipuan. Manipulasi maklumat tidak akan bertahan lama. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bursa Malaysia terus meningkat awal minggu ini didorong oleh momentum belian yang berterusan dalam saham wajaran tinggi terpilih dengan sentimen bercampur-campur dalam pasaran serantau. Indeks FMKLCI naik 3.94 mata kepada 1,543.80 mata setakat pukul 12.16 tengah hari. Mendahului kaunter saham aktif Hong Seng naik setengah sen kepada 1.5 sen. TW Holdings melonjak setengah sen kepada 4 sen dan MBSB naik 1.5 sen kepada 80 sen. Beralih ke kaunter saham paling untung, FNN bertambah 56 sen kepada RM29.58. Diikuti Hightech Padu naik 49 sen kepada RM2.94 dan Genting Berhad bertambah 22 sen kepada RM5.17. Ringgit tidak berubah dalam dagangan awal pagi tadi. Ini selepas mencatat kenaikan selama 3 hari dan dijangka disokong dengan baik oleh jangkaan yang meningkat untuk pengurangan kadar oleh Amerika Syarikat pada akhir tahun ini. Pada 12 tengah hari, ringgit dinegakan pada 4.68 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.51 dan berada pada 3.18 berbanding yen. Ringgit dinegakan pada 6.01 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.12 berbanding euro dan berbanding buff ringgit didagangkan pada 13.19.
menambah baik aspek jaringan pengangkutan udara yang jadi pintu masuk utama ke dalam negara. Kunci utama ke arah menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelbagai usaha dilakukan Badan Promosi Pelancongan Persekutuan dan Negeri bertujuan menarik minat syarikat penerbangan menjadikan Malaysia destinasi baharu dalam rangkaian masing-masing. Sabah Tourism Board misalnya memberi fokus kepada pasaran baharu Asia Tengah dan India, mengambil manfaat daripada program pengecualian visa yang diumumkan baru-baru ini. Existing market kita mesti fokus, tetapi I think the new initiative will be towards India. India market, we all believe it is a new big thing, dan juga kepada Central Asia, di mana potensi itu sangat besar. Jadi sebab the reason kita berada di sini adalah untuk bekerjasama dengan airline supaya dari region ini to fly to Sabah. Badan Pembangunan Rangkaian Udara Kerajaan Arab Saudi ACP juga menunjukkan minat untuk meningkatkan penerbangan di antara kedua-dua negara selain bagi tujuan umrah dan haji. To be realistic, first target is of course to enhance the connectivity between the hubs, so KL with Riyadh and KL with Jeddah, more connectivity to Jeddah because Jeddah is a destination, and then spread the tourists around Kingdom of Saudi Arabia and spread Saudi tourism via KL to Malaysia. Raja Arab Saudi, Raja Salman menggesa seluruh masyarakat antarabangsa memikul tanggungjawab untuk menghentikan jenayah serta kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin. Dalam ucapan yang disampaikan bagi pihaknya oleh Menteri Media Salman Al-Dosari menjelang Ramadan pada Ahad, Raja Salman berkata penderitaan yang dihadapi rakyat Palestin menyentuh hati baginda. Raja Salman turut menekankan keperluan menyediakan laluan kemanusiaan yang selamat di kawasan itu. Pada masa sama, Raja Salman menzahirkan kesyukuran kerana memberkati kerajaan yang menjaga 2 masjid suci serta membenarkan, membangunkan dan melayani jutaan jemaah dan pengunjung. Pertempuran maut di Gaza terus mengganas malam tadi berikutan tiada persetujuan gencatan senjata di antara tentera Israel dan pejuang Hamas. Tanpa persetujuan dicapai kedua-dua pihak, ia memperlihatkan krisis kemanusiaan semakin mencengkam wilayah Palestin yang terkepung. Hanya sebahagian kecil daripada bekalan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan asas kemanusiaan dibenarkan masuk ke Gaza. Pada Ahad lalu, pesawat Jordan, Amerika Syarikat, Perancis, Belgium dan Mesir menjatuhkan bantuan dari udara di utara Gaza. Tetapi penyelaras bantuan PBB untuk kawasan itu berkata lebih banyak bekalan diagihkan melalui jalan darat kerana ia kaedah terbaik untuk membolehkan bantuan kepada 2.4 juta penduduk wilayah itu. Ia kerana bungkusan makanan yang dijatuhkan di udara ada yang mengalami kerosakan, menyebabkan penduduk berebut-rebut walaupun makanannya dicemari kekotoran selagi boleh diselamatkan. Menjelang hari pertama bulan Ramadan esok, sekurang-kurangnya 10 lagi rakyat Palestin terbunuh selepas kem perlindungan di Al-Mawasi, selatan Gaza, dipedil rejim Zionis. Bagaimanapun, belum ada kenyataan dikeluarkan tentera Israel berhubung serangan itu. Pencerobohan Israel sejak Oktober tahun lalu mengakibatkan 30,960 rakyat Palestin terkorban, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Malah negara haram itu juga tidak menghiraukan tekanan dari seluruh dunia atas tindakannya. Menjelang kempen aksi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 menentang Oman pada 22 dan 26 Mac ini. Pemain tengah Selangor FC Mukhari Ajmal Mahadi optimis mampu mempamerkan prestasi terbaik, mencuri perhatian jurulatih Kim Pan-gun untuk disenaraikan dalam kesebelasan utama. Menurut pemain berusia 23 tahun itu, biarpun berdepan persaingan sengit di posisinya, ia akan dijadikan pembakar semangat untuknya tampil lebih baik dalam sesi latihan. Apa yang saya tengok game, intensity sangat berbeza lah, sangat laju. So saya perlu improve apa yang
yang coach nak, apa yang kekurangan daripada saya, insyaAllah saya akan cubalah bagi yang terbaik untuk dia. Saya memang nak berada dalam skuad ni untuk pergi ke Oman, dan saya akan buat yang terbaik. Saya akan tunjuk apa yang saya ada. Mukhairi ditemui sebelum sesi latihan skuad kebangsaan di Wisma FAM semalam. Tambah Mukhairi, pemilihannya ke skuad Harimau Malaya adalah satu perkara positif untuk pasukan bawah 23 tahun negara yang akan membuat persediaan bagi kempen Piala Asia bawah 23 di Qatar bulan depan. Selain itu, Mukhairi menegaskan dia perlu mendapatkan tahap kecergasan terbaik semula selepas mengharungi 2 perlawanan persahabatan bersama Selangor FC baru-baru ini. Dalam pada itu, rakan sepasukannya Stuart Wilkin percaya pasukan negara dapat mengekalkan momentum selepas menduduki tangga teratas kumpulan D. Yeah, it's definitely been a great start to the World Cup qualifier campaign. Hopefully we can build on the good results that we've already had, and we can hopefully give some more good results coming forward, and hopefully the previous ones can give us confidence leading into these games. 2 kemenangan direkodkan Harimau Malaya pada pusingan kedua kelayakan masing-masing ke atas Kyrgyzstan 4-3 dan Taiwan 1-0 tahun lepas. Ia menyaksikan skuad kendalian Kim Pan-gon mengungguli kumpulan D dengan perbezaan 3 mata mengatasi Oman yang akan bersaing dengan pasukan kebangsaan bulan ini. Sebelum itu, Harimau Malaya terlebih dahulu akan membuat perhitungan menentang Nepal pada 15 Mac dalam perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1. Skuad bawah 23 tahun negara pula bakal mengharungi sekurang-kurangnya 5 perlawanan persahabatan sebagai aksi pemanas badan. Ia sebagai persiapan menghadapi kempen Piala Asia bawah 23 di Doha, Qatar pada 15 April hingga 3 Mei depan. Venue dia belum pasti lagi. Belum pasti. Ada 3 lah, ada 2-3 lah. Ada stadium KLFA ataupun stadium UiTM Shah Alam ataupun UM Marina. Tapi kita buat itu, that is close, perlawanan tertutup. Setiap pasukan memang berimpikan untuk pergi round 16. Dan itulah kita punya ni. Tapi tunggu apa daripada Dato' Junaidi ataupun pengurusan akan bagi kenyataan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Hari Bola Sepak Wanita Konfederasi Bola Sepak Asia AFC ke-10 di Putrajaya. Aksi persahabatan itu membabitkan pasukan India pada 22 dan 25 Mac, China pada 3 April dan Qatar pada tarikh yang akan ditentukan dalam masa terdekat. Beralih ke Liga Perdana Inggeris, Arsenal kekal di tangga teratas Liga selepas Liverpool terikat 1-1 dengan Manchester City di Anfield. Sepakan penalti yang disempurnakan pemain tengah Alexis Mac Allister pada minit ke-50 memusnahkan harapan City mengutip 3 mata penuh selepas mendahului menerusi pertahanan John Stones pada minit ke-23. Selepas 28 perlawanan, Arsenal dan Liverpool berkongsi 64 mata. Namun, jumlah perbezaan gol menentukan kedudukan kedua-dua pasukan. Manchester City pula ketinggalan 1 mata untuk berada di kedudukan ketiga. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.